Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pelajar-pelajar sekalian. So, kita akan sambung dengan pelajaran kita hari ini. Okay, so macam tadi, apa yang awak dah belajar tadi, okay, baru belajar tadilah kan. So, kita ada cerita berkenaan dengan hujah. Okay, hujah ni memang banyak bentuk lah, dia ada 3 bentuk. Okay, so dalam hujah yang 3 bentuk ni, okay, dia ada 3 ayat lah. So ada ayat majmuk, ada ayat tunggal 1 dengan ayat tunggal 2. Okay, so sekarang ni kita nak meneroka semula berkenaan dengan soalan kuis tadi. So mungkin ada yang masih keliru dengan soalan-soalan yang saya bagi. Okay, jadi kita lihatlah soalan yang pertama yang dalam kuis tadi tu. Okay, so kalau awak tengok permis 1 ni sentiasa ayat lengkap lah. Sentiasa ayat lengkap. Okey. So macam tadi ni kan dia bagi jika AX kuasa 2 bla 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 mempunyai punca nyata, maka B kuasa 2 tolak 4AC lebih besar dan sama dengan kosong. Okey. So kita buatlah jika P maka Q. Okey, kita suka buat macam ni sebab nampak ringkas. Okay, kita buat macam ni, kasih nampak jelas. Okay, so yang ni memang panjang lah ayat dia. Okay, so dalam mana-manalah, tak kisahlah sama ada premis 2 ke, dalam kesimpulan ke, dia akan ambil salah satu lah. Sama ada dia ambil huruf P ataupun dia ambil huruf Q. So kalau awak tengok kat sini, premis 2 ni dia ambil huruf P. Okay, dan mesti jawapan untuk kesimpulan mestilah huruf Q. Okay, mesti huruf Q. Okey, betul. Memang ramai yang buat B kuasa 2 tolak 4AC lebih besar dengan sama dengan kosong. Tapi, tengok juga adakah dia buat perubahan, adakah dia edit dalam tu. Okey, adakah dia edit masa kita ambil dekat P tadi tu. Okey, so dia ada edit A dia ubah jadi 2. Okey, A dia ubah jadi 2, B dia ubah jadi P, C dia ubah jadi negatif 2. Tengok A jadi 2, B jadi huruf P dan C dia jadi negatif 2. So apabila kita tahu nilai-nilai ni, kita ubah juga ke dalam Q. So Q ni kita ubahkan dia jadi B ni jadi P. So kita tulis P kuasa 2. Kemudian A ni kita tukar dengan 2 lah. Okay, A ni kita ubah dengan 2. Kemudian C kita ubah dengan negatif 2. So dia punya jawapan dia akan hasil macam yang pertama ni Okay, so ini adalah jawapan yang lebih tepat. So apabila kita lihat dalam premis 2 atau kesimpulan, adakah dia buat pengubahsuaian? Kalau ada, awak kena ikut juga pengubahsuaian tu. Kalau dia tak buat, tak apa. Okay, so ini adalah hujah dalam bentuk 2 sebab dia ambil direct P dulu baru Q. Okay, kalau awak lihat kat sini, bentuk hujah ni dia ambil P dulu baru dia ambil Q. So ini adalah bentuk 2. Okey. Ini adalah penerokaan bentuk 2. Okey. So kita lihat lagi satu soalan. Soalan lagi satu Okey, yang inilah. So awak lihat sekejap saya nak screenshot macam mana ni. Dah accept ke? Sekejap saya check. Okay, sekejap sebab ramai yang baru masuk. Okay, kita lihat lagi sekali. Soalan yang seterusnya kita tengok soalan dalam penerokaan kuis tadi tu. Okay, ini nombor 2 lah. Ini yang kedua soalan dia. So awak lihat benda yang sama lah kita buat macam tadi. Kita gariskan dulu jika sampai habis. Kita tuliskan dia sebagai P. Dan yang last ni kita tukar dia sebagai Q. Kemudian awak lihat dalam premis 2 ataupun kesimpulan, dia hanya bagi awak premis 2 dan dekat premis 2 ni dia ambil nilai Q. Okay, dia ambil nilai Q dan bila dia ambil Q dulu, dia kena buat penafian.
Okay, dia kena buat penafian. Awak letaklah simbol macam bulat kan. So awak letak macam simbol negatif gitulah, tapi kita panggil dia sebagai simbol tilde tapi kalau tak tahu nama simbol tu biarkan. So kita buat negatif Q lah. So maksudnya negatif Q ni adalah kita buat penafian. Ni kita panggil dia sebagai penafian. Okay, penafian. So kalau awak lihat, kita ambil Q ni M sama dengan kosong, kita ubahkan sama dengan tukar dengan simbol tak sama dengan. Okay, kita tukar simbol je. Sama dengan tukar jadi tak sama dengan. Okay, so kita buat penafian pada Q tadi. Kemudian kita akan dapat jawapan kesimpulan ni sebagai penafian P. Okay, penafian P maksudnya kita akan buat macam ni lah. Garis lurus. Yang ini mungkin ramai yang keliru lah. Ramai yang keliru, mereka tak tahu sama ada nak tukar tanda sama ataupun nak tukar dengan perkataan tidak dan bukan. So macam sekarang ni kan, cuba kita pilih satu. Tak boleh pilih dua-dua contohnya macam ni kan, saya guna warna purple lah. Kalau awak letak tak sama dengan, awak tak boleh letak tidak tak boleh. Kena pilih satu sahaja. Kena pilih satu. Contohnya kalau awak tukar simbol ni dengan slash macam tu kan, garis lurus Y tak sama dengan MX tambah selari MX tambah C selari dengan 4CX. Okay, ini contoh jawapan yang pertama. Okay, bunyi dia tak sedap tau. Kenapa bunyi dia tak sedap? Sebab dia macam seolah-olah tiada penafian yang berlaku. Okay, dia seolah-olah seperti tiada penafian yang berlaku. Sebenarnya, ayat yang lebih tepat adalah kalau awak letak perkataan tidak. Okay, kalau awak letak perkataan tidak dekat sini. Kenapa kita letak perkataan tidak? Sebab yang first ni, dia menunjukkan ya, dia adalah selari. Tapi sekarang ni kita buat penafian, kita tuliskan dia sebagai tidak. Okay, kita terbalikkan balik jawapan tu. Okay, so penggunaan yang lebih tepat adalah menambahkan perkataan tidak ataupun bukan lah. So kalau awak letakkan tak sama dengan MX tambah C tu macam tak lengkap sebenarnya. Okay, so dia tak tepat. Okay, kita tengok kalau kat sini kan soalan ni dibagi garis lurus Y sama dengan MX tambah C selari dengan 4CX. So jawapan ni memang salah lah. Sebab apa? Sebab ini jawapan untuk semua P. Dia tak melakukan penafian. Kita kena buat penafian. So jawapan yang pertama ni memang salah. Okay, jawapan yang kedua, garis lurus Y sama dengan MX tidak selari dengan 4CX. Okay, dia buat ni, dia ambil tidak selari. Maksudnya dia buat penafian P. So yes, ini jawapan dia. Okay, kita tengok lagi sekali jawapan yang ketiga. Garis lurus Y tak sama dengan MX tambah C selari dengan 4CX. Macam seolah-olah dia macam setuju yang garis ni adalah selari. So kita tak nak setuju tau. Kita tak nak setuju yang garis tu adalah selari. No. So kita tak boleh cakap ni adalah jawapan. Ni kurang tepat Kita katakan dia sebagai kurang tepat. Okay, dan akhir sekali dia guna dua-dua sekali penafian. Mana boleh guna dua-dua, dia guna sekali je penafian. Okay, so memang salah lah. Penafian hanyalah satu sahaja. Sama ada awak nak tukar simbol ataupun nak menggunakan perkataan tidak atau bukan. Soalan ni tricky sangat tricky. Macam tadilah saya bagi. So ini adalah penjelasan saya lah berkenaan dengan penerokaan kuis. Okay, dan soalan-soalan ni lebih kurang famous lah yang akan selalu masuk dalam exam kertas 2. So awak memang kena buat soalan-soalan premis-premis ni sebab memang best sebenarnya kalau awak betul-betul faham. Okay, sebab memang jawapan dia berdasarkan dalam ni sahaja. Kena teka yang mana betul. Okay, try and error. Okay, next kita tengok soalan yang keempat. Kalau siapa-siapa yang nak tengok apa yang saya conteng ni, awak boleh tengok balik pada link form tadi tu lah. Ataupun kalau awak terlepas link tu, nanti saya akan printkan ni dalam Google Classroom So awak boleh tengok balik dalam Google Classroom. Okay, so kita tak nak lengahkan masa, kita nak sambung pelajaran kita pada sesi yang kedua lah, iaitu soalan yang keempat. Okay. Biasanya soalan nombor 4 ni, okay, yang pertama biasanya dalam soalan yang penaklukan logik ni dia akan tanya pasal penyataan lah.
Sama ada pernyataan tu benar atau palsu, atau dia minta awak untuk letakkan simbol yang betul. Okey. So dalam soalan ni dia bagi kita 4 simbol Dia bagi kita 4 simbol. Simbol tambah, simbol tolak, simbol darab, simbol bahagi. Okey. Dia nak cipta satu pernyataan yang betul. Ni kita kena highlight Dia nak bina satu ayat yang betul. Ni kita panggil dia sebagai pernyataan ataupun ayat majmuk. Okey. So kita tengok kat sini. Perkataan atau perkataan dan. Saya dah ceritakan berkenaan dengan dua orang. Satu orang ni nama dia Atau. Okey, Atau ni orang yang baik, orang yang tidak sombong. Okey, manakala dan ni adalah orang yang tamak orang yang tamak. Okey, so awak kena ingat balik konsep tu. Dan ni adalah orang yang tamak, Atau ni adalah orang yang baik. So apa beza orang yang baik dengan orang yang tamak ni? So kita tengok. Okey. First, kita ada perkataan atau Kita ada perkataan atau. Okey. Kita nak cipta satu perkataan yang benar. So kalau 3 kuasa 3 ialah 9. Okey, 3 kuasa 3 ialah 9 ni salah Salah. Sebab 3 kuasa 3 sebenarnya adalah 27. Bukannya 9 3 kuasa 3 bukannya 9. 3 kali 3 ya betul 9. Tapi 3 kuasa 3 kalau tekan kalkulator dapat lain Kalau tekan kalkulator 3 kuasa 3 okey awak dapat 27. Okey. Jadi apabila kita dah tahu jawapan sebelah kanan ni salah, macam mana kita nak pastikan pernyataan ni benar? Okey, mesti salah satu tu kena betul. Mesti salah satu tu kena betul. Contoh. Okey, yang ni. 3 sama dengan 6. Maksudnya tambahlah. 3 tambah 3 kena 6. Awak tak boleh buat salah. Kalau buat salah memang pernyataan tu akan jadi palsu. Okey, sebab atau ni maksudnya salah satu betul dia akan menghasilkan pernyataan itu benar. Sebab orang yang baik ni adalah orang yang menerima sahaja. Dia menerima segala keadaan dan situasi. Okay, so kita gunakan simbol tambah. Okay, kita gunakan simbol tambah. Sebab 3 tambah 3 ialah 6. Okay, so ni betul ni salah dia akan menghasilkan benar. Okay, dia akan menghasilkan benar sebab atau. Atau yang ingat satu betul satu salah dia masih lagi suka dia masih lagi happy. Ingat yang tu. Kemudian kalau dan ni dia jenis yang minta betul-betul lah. Dia minta awak kena ada betul juga. Tak boleh salah. Mesti betul. Dan ni sebab dia tamak. Dia dua dia nak. Okay. So kita try. Punca kuasa 3 64 sama dengan 4. So kita tekan punca kuasa 3. Tekan shift punca kuasa. Okay. Nanti keluar macam ni lah. Shift punca kuasa tekan 64. Okay. So jawapan yang pertama adalah betul. Jawapan yang kedua mestilah betul juga. Okay, jawapan yang kedua mesti betul. 64 ialah 8 apa? 64 ialah apa darab apa? So 64 ialah 8 darab 8. Okay, mesti betul. Mesti betul, tak boleh salah. 8 darab 8 kalau kita try, tekan kalkulator dia akan dapat 64. Okay, so dua-dua kena betul. Baru orang yang bernama Dan ni dia akan happy. Okay. So awak letak simbol yang betul. Letak tambah dengan darab. Okay. So ini adalah jawapan dia. Senang je. Okay, ni awak kena tengok betapa logiknya matematik ni. Okay. Ni. Soalan yang seterusnya. Tulis dua implikasi berdasarkan ayat berikut. Macam tadi saya dah bagi tahu, saya akan explain lagi sekali. Kita ada perkataan ni kita ada banyak ni. Okay, kita nak cipta dua implikasi tau. Okay. Kita nak cipta dua implikasi. So kita kena buatlah implikasi satu apa, implikasi dua apa. Okay. So katakan
Katakan kita ada perkataan jika dan hanya jika. So kita nak tukar dalam bentuk implikasi. Kita kena buang. Okay, kita kena buang perkataan jika dan hanya jika ni, buang. Okay. Lepas tu yang depan ni X tambah Y sama dengan 4 ni kita anggap dia sebagai P, dan Y sama dengan 4 tolak X ni ialah Q. Maksudnya kita buang je perkataan jika dan hanya jika tu. Dekat tengah-tengah tu kita buang. Okay. Jadi awak gunakan rumus jika P maka Q, jika Q maka P. Okay. So yang pertama, jika P, so P ni kita salin lah. Jangan pula awak tulis jika P salah. Awak kena tulis dia punya ayat dia. Jika X tambah Y sama dengan 4. Tulis ayat dia, jangan tulis P pula. Memang betul P, tapi awak tulis ayat dia. Jika X campur Y ialah 4, maka Y ialah 4 tolak X. Jangan ubah apa-apa. Okey, jangan ubah apa-apa. Cuma kita letakkan sahaja. Okay, kita letakkan sahaja jawapan dia. Lepas tu awak terbalikkan. Okey, siaplah macam ni. Jangan tukar apa-apa. Jangan awak buat penafian, jangan awak buat kontrapositif. Okey, yang tu salah. Kita nak dua ni sahaja. Implikasi 1, implikasi 2 ni hanyalah jika P maka Q, ataupun terbalik jika Q maka P. Jadi awak padam sahaja perkataan jika dan hanya jika tu. Okay, so awak boleh catat lah, awak boleh tulis. Ni adalah P. Yang warna merah ni adalah P. Okay. Yang warna hijau ni adalah Q. Okay. So awak boleh tengok kat sini, kesimpulan dia adalah jika P maka Q, jika Q maka P. Maksudnya macam tu. Dia ada dua ayat lah digabungkan. Dua ayat digabungkan. So, ada dua ayat majmuk kat sini. Okay, sekejap saya ambil balik gambar ni. Okay. Saya ada lagi satu soalan. Soalan bonus saya nak tanya. Tapi kita buat sama-sama lah. Okay, bukan saya tanya seorang-seorang saya tanya sama-sama. Okay, kita buka buku teks lagi sekali. Kita ambil contoh ayat. Ini contoh lain saya letakkan dekat sini. Contoh lain. Contoh lain. Okay, so macam tadi dia nak awak tuliskan dua implikasi. So ada implikasi 1, implikasi 2. Okay. Alright. So first, sebelum kita jawab, apa yang kita kena buat berdasarkan ayat ni?
Nak kena buat apa? Nak kena buang ke? Nak kena nyatakan PQ ke? Nak kena kenal pasti PQ ke? Nak kena buat apa? Cuba bagi tahu. Apa nak kena buat? Okay, bila awak dapat soalan macam ni, apa yang awak nak kena buat? Kenal pasti P dan Q. Okey, betul. Kena tentukan P dan Q ya. Okey. Kat mana nak kenal pasti P dan Q? Okey, awak nyatakan. Saya nak tanya awak. P, apa yang mana satu P? Okey, yang mana satu P? So, saya buang dulu jika dah hanya jika ni sepatutnya awak kena buang dulu tau sebelum awak kenal pasti tu. Okey, kenal pasti P dulu. Nak tulis lama memang panjang sikit. Tulislah. Okey, ada jawapan P jika. Kita tak tulis jika kita just anggap ayat dia sahaja ni. Ni adalah P. Yes, macam Dri cakap, tapi kita ambil sampai titik max sahaja. Okey. Betul lah, yang ni Q. Okey, good. So awak bagi dulu sekali kan. Okey, so maksudnya kita nak kenal pasti ni, awak kena tulis semua tau. Kena tulis sekali dengan FX ni. Okey, kena tulis sekali dengan semua daripada awal sampai akhir. Macam ni ambil paras ni. Saya gariskan je lah, senang. Okay, ni adalah P. Kemudian, ni adalah Q. Q ni pendek je. Okay. So, mana start yang kat potong tu, kita potong kat mana? Kita potong kat tengah-tengah ni. Ni tengah-tengah lah ni. Jika dan hanya jika warna purple ni. Yang warna purple ni saya potong. Okay. Maksudnya, sebelum saya potong, start daripada awal sampai sebelum saya potong ni, kita anggap dia sebagai P. Lepas saya potong ni, kita anggap sebagai Q. Jadi, untuk kita hasilkan jawapan, kita akan tulis jika jawapan P iaitu Fx, awak kena salin tahu Fx tu. Fx sama dengan Ax kuasa 2 tambah Bx tambah C mempunyai titik maksimum. Dia memang panjang lah. Lepas tu baru kita tulis marker. Maka A kurang daripada kosong. Okey, kemudian kita buat lagi sekali tapi kita terbalikkan. Okey, kita terbalikkan jawapan. So, jika A kurang sama dengan kosong, maka salin balik yang panjang tu. Fx sama dengan Ax kuasa 2 tambah Bx tambah C mempunyai titik maksimum. Selesai. So macam ni lah bonus mark 2 markah sebab soalan dia kecil je. Soalan dia biasanya julat dalam 4 markah sahaja satu soalan. So kalau lagi 2 soalan tu biasanya dia akan tanya macam soalan A ni lah. Soalan A dengan soalan B, itu je dia tanya. Jadi awak kena dapatkan full mark untuk soalan-soalan yang jenis macam ni sebab dia senang sangat. Okay. Kalau hujah-hujah tau kena buat praktis tau. Kalau awak tak buat praktis memang tak boleh. Okay. So nak cari praktis tu kat mana? Try kalau awak dapat exam kan awak kena pastilah soalan-soalan tu. Okay. Soalan lepas exam pun boleh. Awak boleh download dekat Google. Banyak. Okay. Dia memang famous dekat kertas 2 je. Kertas 1 tak ada. Kertas 2 sahaja. Okay. Alright. Apa lagi tu je lah kan. Ni je lah. Lepas tu saya dah. Ada lagi satu soalan. Sekejap. Saya check. Ada lagi satu. Okay, kita ada lagi satu soalan.
sebelum kita habis kelas, kita ada lagi satu soalan. Dan soalan ni pun saya dah terangkan berkenaan dengan rongsangan dan kontrapositif pada minggu lepas. So, awak aplikasikan balik lah apa yang awak belajar minggu lepas. Okey, bagi pelajar yang tak tahu apa-apa lagi, okey, saya akan terangkan lah. Sama-sama kita tengok. Oh ya, yeah, lagi satu saya nak awak abaikan ni. Soalan ni salah. Saya saja lebih-lebih sebab ingatkan nak fahamkan lagi tapi makin susah pula. So, abaikan yang ni. Okey, tuliskan akas, songsangan dan kontrapositif bagi implikasi di bawah. Ini implikasi nama dia. Okey, implikasi ni ada jika maka. Sekarang kita nak cari akas, kita nak cari songsangan dan kontrapositif. Jawapan dia banyak tapi jawapan dia semua berdasarkan dalam ni. Okey, jawapan dia berdasarkan dalam tu. Macam tadilah, jika maka. Okey, guna jika maka. Semua ada jika maka. Okey. Okey, apa yang awak belajar tadi adalah terbalikkan kan? Terbalikkan ni sebenarnya adalah akas. So awak tulis kat sini, saya guna warna biru, terbalikkan. Okey, terbalikkan. Okey. So kalau awak tengok kat sini kan, awak kena pasti dulu lah macam mana nak cari dia. Okey, ni poligon X ialah sebuah segi empat sama ni adalah P. Maka ni awak cari pula, ni adalah Q. P ni kita anggap dia sebagai antijadian. Sebab apa? Sebab perkataan jika perkataan jika maksudnya antijadian. Perkataan maka maksudnya akibat. So, Q ni adalah akibat. Itu yang minggu lepas saya ceritalah, antijadian dengan akibat. Okay, tapi sekarang ni soalan ni dia tanya awak akas, songsangan dengan kontrapositif. So, apa yang awak nak kena buat adalah terbalikkan sahaja daripada implikasi. Akas ni maksudnya terbalikkan. So, saya letak warna hijau ni, jika perpenjuru poligon X bersilang pada sudut tegak. Okey. Kemudian maka. Maka kena adalah. Maka panjang ayat dia. Poligon X ialah sebuah, alamak tak muat, saya spacekan sikit sekejap. Maka poligon X ialah sebuah segi empat sama. Yang ni macam tadi yang kita buat jika maka yang terbalikkan tu. Sebab dia sama je jawapan dia dengan yang atas ni. Awak anggaplah ni implikasi, ni akas. Okay, sama je. Cumanya dia ada penambahan sedikit yang awak belajar hari ni. Bukan hari ni lah, yang awak belajar dalam minggu lepas dan minggu ni. Okey, songsangan ni adalah penafian. So penafian ni saya guna warna merah. So apa itu penafian? Awak kena buat penafian. Okey, penafian keseluruhan ayat. Okey, so kita lihat sikit. Okey, awak tengok macam tadi kan awak terbalikkan kan. Awak tulis jika perpenjuru poligon ni, kemudian maka poligon X ialah apa-apa kan. Ni awak dah terbalikkan daripada implikasi. Itu akas akas maksudnya terbalikkan. Tapi untuk songsangan, awak kena buat penafian. Penafian tu jangan terbalikkan. Okey, jangan terbalikkan. Tapi awak tukar terbalik dia punya apa orang kata? Kalau dia kata ya, awak cakap tidak. Kalau dia cakap tidak, awak cakap yalah, terbalikkan yang tu je. Okey, gaduh-gaduh. Kita gaduh sikit. So penafian ni maksudnya dia akan bergaduh dengan implikasi lah. So apa yang nak kena buat ni? Okay, awak nampak kat sini. Ni kan P kan? Salin balik. Jika poligon X, tapi sebabkan ada perkataan ialah ni, kita nak buat penafian. Jadi ialah akan tukar jadi bukan. Jika poligon X bukan segi empat sama. Tukar yang tu je. Tukar yang tu je. Okay. Maka
Okey, kemudian kita lihat yang akibat dia ni, warna hijau ni kan, yang Q ni. So, perpenjuru poligon X, perpenjuru poligon X. Kalau dia kata bersilang, kita akan cakap tidak bersilang. Kita lawan dia balik. Kita gaduh dengan dia. Kita gaduh. So, kita akan cakap tidak bersilang. Ni mana-mandai kan dia buat mazhab sendiri. Okay. So, dia akan kata tidak. So, kita pun cakap tidak. So, apa yang awak faham kat sini, awak kena faham kat sini adalah penafian. Penafian ni maksudnya awak tunggang terbalikkan ayat tu. Okey, awak tunggang terbalikkan ayat tu. Bukan awak terbalikkan macam tadi. Itu terbalik direct. Ini terbalik dari segi negatif lah. Ni negatif yang orang kata macam, kalau dia kata ya, awak kata tidak. Kalau dia kata tidak, awak kata ya. Itulah yang maksud saya. Okey? Kalau terbalikkan ni, dia cakap benda yang sama. Cuma dia terbalik lah. Dia terbalikkan ayat tu. Jadi awak kena faham konsep dia. Akas ni adalah terbalikkan ayat. Songsangan ni adalah nafikan ayat. Sebab tu kita panggil dia nafi. Kita tak panggil dia terbalik. Kita panggil dia nafi. Nafi tu kita tidakkan. Okay, kita tidakkan. Sebab kalau belajar bahasa Melayu kan, nafi ni bahasa baku. Okay, kita tak nak, kita panggil, kita nafikan. Contohnya macam tu lah. Kita nafikan. Contohnya saya makan kek, tiba-tiba dia kata saya tak makan kek. Itu nafi lah tu. Okay. Last, kontrapositif. Yang ni saya bagi clue lah, warna purple. Warna purple ni apa pula? Terbalikkan campur penafian. Terbalikkan campur penafian. So macam mana nak buat? Terbalikkan campur penafian. Okay. So apa yang awak nak kena buat ni adalah, kita tengok balik kat sini. Kita ambil penafian. Penafian ni adalah songsangan. Lepas tu kita terbalikkan. Okay, contohnya kan. Ni kan penafian kita. Ni adalah penafian kita kan. Jika poligon X bukan segi empat sama, maka perpenjuru X tidak bersilang pada sudut tegak kan. Ni ada penafian. So, terbalikkan je penafian tu. So, dia akan jadi macam ni. Jika perpenjuru poligon X, nampak tak saya guna warna hijau ni? Ni saya ambil kat sini lah. Saya terbalikkan je. Okay, terbalikkan ke depan. Tapi saya tulis tidak sebab kita nak buat penafian sekali. Kita terbalikkan, kita nafikan lagi sekali. Kita terbalikkan dan kita nafikan. Kita buat dua-dua sekali. Itu namanya kontrapositif. Kontrapositif tu buat dua-dua sekali. Terbalikkan dan nafikan. Okey, so awak salin lah. Ni, jika perpenjuru poligon X tidak bersilang pada sudut tegak, okay, maka ambil balik yang warna merah tu. Tapi kena nafikan poligon X bukan segi empat sama. Okay, settle. So perhatikan kat sini. Cuba tengok implikasi akas songsangan dengan kontrapositif. Atau buat satu conclusion yang awak nampak. Oops. Okay. So, saya buat conclusion kat sini. Kesimpulan kat sini. Kesimpulannya, ada macam buat perenggan penutup kan. Kesimpulannya, okay, sekejap saya tuliskan sikit-sikit lah sambil awak salin, sambil kita buat.
Okey, ini adalah kesimpulannya. So macam tadi kan awak belajar implikasi dengan akas. Okey, maksudnya implikasi tu jika jika P maka Q. Lepas tu akas tu awak terbalikkan, jika Q maka P. Songsangan yang kontrapositif ni buat benda yang sama tapi masing-masing ada penafian. Songsangan ni ambil balik daripada implikasi tapi awak nafikan. Okey, awak nafikan. Tengok P jadi bukan P, Q jadi bukan Q. Dia macam tu lah. Songsangan ni ambil balik daripada implikasi tapi awak buat je penafian. Ya jadi bukan ataupun ya jadi tidak. Dia macam tu lah. Okay, tukar terbalik sahaja yang tu. Kemudian kontrapositif ni dia macam akas tau. Okay, dia macam akas. Tapi okay, akas dia ni ada penafian. Akas dia ni ada penafian. So daripada akas ni, jika Q maka P kan. So awak lihat balik kontrapositif ni, jika bukan Q maka bukan P. So awak tengok kesimpulan kat sini. Sebenarnya dua benda ni je yang awak kena tahu. Okay, dua benda ni awak tahu, automatik benda dua ni lagi awak boleh buat. Sebab benda ni berkait. Okay, berkait. Jadi jawapan dia semuanya rujuk kepada implikasi sahaja. Okay, jawapan dia masing-masing merujuk kepada implikasi sahaja. Dapat keluarkan implikasi dengan akas, automatik songsangan dengan kontrapositif awak dapat buat. Okay, dan soalan ni ada 3 markah. 1 ayat, 1 markah. Okay, 1 ayat, 1 markah. So ini adalah kesimpulan yang kita dapat buat berdasarkan akas, songsangan dan kontrapositif. Okay, awak boleh tengok warna-warna yang saya buat ni. Hijau ialah Q, merah ialah P. Okay, tengok. Terbalikkan je. First terbalikkan, lepas tu yang kedua nafikan. Okay. So saya harap yang ni awak faham lah. Dan saya nak sangat-sangat awak skor untuk penakulan logik sebab soalan dia 4 markah sahaja dalam SPM kertas 2. Kalau dia keluar dekat bahagian B, lagi bagus sebab dia akan bagi 9 markah. Jadi banyaklah kat situ. So kalau ada soalan 9 markah tajuk penakulan logik ni, bagi saya itu adalah rezeki. Sebab senang. Tapi kalau dia tak keluar dalam bahagian B, dia keluar dekat dalam bahagian A sahaja. So nasib lah markah sikit je kan, markah bahagian A tu. Tapi at least boleh dapat lah 4 markah tu. Okay, jangan tak dapat pula. So ini yang saya nak awak fahamkan. Ini dengan implikasi 1, implikasi 2 berdasarkan pernyataan jika dan hanya jika. So hari ini kita belajar lagi sekali lah benda ni. Okay. So awak salin dalam masa 20-30 saat lagi. Benda ni memang mengantuk nak ajar sebab banyak sangat membaca, banyak sangat bercakap, banyak sangat mendengar. Itu memang mengantuk sikit. Okey. So itu saja saya nak ambil kehadiran kelas. Jangan lupa untuk isikan kehadiran. Okey, jap ni sesi 1 tadi. So kita masuk sesi 2 punya kehadiran. Okey, ini adalah link yang saya letakkan dalam Google Meet seperti biasalah. Okey, so next week kita akan sambung lagi berkenaan dengan next week kita akan belajar pula pasal kesimpulan umum secara induktif dan kesimpulan umum secara diduktif. Ada dua induktif dengan diduktif. So awak kena faham yang basic yang tadi tu. Kalau awak faham basic yang tadi, insya-Allah kita boleh go through kepada soalan-soalan kesimpulan ni soalan ni kira susah jugalah, 2 markah. So nak kena tahu juga basic. Okay, so itu saja kelas malam ni. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan.